Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama-sama lagi dalam siri Info Ar-Radah Taman Guru pada siri yang seterusnya. Kali ini kita akan membicarakan tentang martabat puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Puasa seperti yang kita sedia maklum ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Atau dalam bahasa mudahnya, puasa ialah tidak makan dan tidak minum. Itulah kefahaman yang kita fahami selama ini sebagai orang awam tentang makna dan maksud puasa. Sedangkan tuntutan puasa dalam Islam lebih jauh lagi. Bukan sekadar tidak makan dan tidak minum. Malah kita juga dituntut untuk berpuasa dalam segenap aspek, terutamanya yang melibatkan panca indera dan hati kita. Apalah maknanya puasa? Jika lidah kita terus berkata-kata nista, mata kita masih menatap murka, telinga kita masih mendengar alunan leka, dan hati kita masih diulik dengan dendam kesumat durjana. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi membicarakan lebih lanjut tentang martabat-martabat puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufyan Majid, Ketua Pusat Islam Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Koipsas, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat seadanya. Sihat. Alhamdulillah, sihat juga. Ya, alhamdulillah Ustaz. Makin sihat nampaknya. Baiklah Ustaz, boleh tak Ustaz tolong terangkan secara ringkaslah martabat puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Okey, baik Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Pertama ini kita bersyukur kerana Allah Taala pilih kita lagi pada tahun ini untuk menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Merujuk kepada persoalan yang Al-Fadhil Ustaz kita kemukakan tadi tentang martabat manusia dalam berpuasa ini. Pertama kita kena ingat tuan-tuan, tujuan kita berpuasa ini ialah untuk mencapai martabat taqwa sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. InsyaAllah. Jadi Imam Al-Ghazali menyebut martabat orang yang berpuasa ini ada 3 golongan. Yang pertama, golongan disebut golongan awam, puasa orang awam. Yang ini maksudnya mereka hanya berpuasa meninggalkan makan dan minum, tetapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Puasa-puasa sah, tidak makan, tidak minum daripada subuh sampai maghrib, tapi perkara-perkara larangan agama dibuat. Jadi orang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, sia-sia puasanya, Allah Ta'ala tak nak balas pada puasa dia. Kerana sebuah hadis Nabi SAW menyebut barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang keji, malah melakukannya serta mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat, dalam arti kata tidak ingin memberi pahala kepada amalannya disebabkan meninggalkan makan minum, yakni berpuasa itu. Jadi golongan sia-sia. Golongan yang kedua, Al-Fadhil Ustaz, ialah golongan yang disebut sebagai puasa khawas. Puasa khawas ini bermaksud seseorang itu dia meninggalkan makan minum
dalam masa yang sama dia meninggalkan perkara-perkara maksiat. Sebab dia faham puasa ini bukan sekadar tinggal makan minum, tetapi meninggal juga perkara-perkara yang keji. Ini golongan pertengahan disebut oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ini Al-Fadhil Ustaz. Kita cuba mendidik diri kita untuk mencapai darjat taqwa sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita sebut di awal tadi. Adapun golongan terakhir, golongan yang ketiga Al-Fadhil Ustaz, ialah golongan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali puasa orang khususul khawas. Golongan ini golongan yang paling terbaik Al-Fadhil Ustaz. Mereka bukan sahaja meninggalkan makan minum, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, malah mereka mampu menjaga hati mereka Al-Fadhil Ustaz daripada teringat ataupun dilalaikan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Cuma martabat ini disebut oleh Imam Al-Ghazali golongan para nabi, siddiqin dan orang yang hampir dengan Allah. Tetapi bukan suatu kemustahilan untuk kita mencapai darjat puasa yang ketiga ini dengan usaha yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ustaz. Seperti ringkas tiga golongan: puasa orang awam, puasa orang khawas pertengahan, dan puasa golongan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berusaha pada tahun ini untuk memperbaiki puasa kita dan kita mendapat puasa yang paling terbaik yang Allah bagi tahu dalam hadis kursi. Allah sendiri yang nak balas pada puasa ini. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih atas perkongsian yang telah begitu bermakna sekali. Terima kasih Ustaz sekali lagi. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi dalam siaran-siaran yang akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, intipati daripada tazkirah yang telah disampaikan oleh yang berbagai ustaz sebentar tadi jelas menunjukkan bahawa puasa itu tidak hanya sekadar tidak makan dan tidak minum. Kerana itu hanyalah puasa pada tahap orang awam atau puasa biasa-biasa. Hendaknya kita seboleh mungkin berpuasa untuk mencapai martabat puasa yang lebih tinggi, yang memberi erti yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu puasa seluruh tubuh badan dan panca indera serta hati dan nafsu kita. Semoga kita beroleh puasa yang sebaik-baik dan setinggi-tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana bersiaran bersama-sama kami dalam Info Ar-Raudhah Taman Guru. Insya-Allah kita akan bersiaran lagi dalam siri-siri yang akan datang. Untuk itu, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Salam Ramadan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.